Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, saya doakan semoga anda semua sihat di samping menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Episod Ramadan pada kali ini membawa tajuk Memburu Malam Lailatul Qadar. Sebelum saya memberikan beberapa tips tentang memburu malam Lailatul Qadar, terlebih dahulu inginlah saya memberi maksud Lailatul Qadar itu sendiri dan apakah keistimewaan Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmati sekalian, Lailatul Qadar bermaksud malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan dalam surah Al-Qad ayat 1 hingga ayat yang kelima, bermula pada ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima, ada 3 keistimewaan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Yang pertamanya, apa-apa pun ibadah yang dilakukan pada malam ini seperti membaca Al-Quran, berzikir, bertahmid dan sebagainya, gandaan pahalanya 1000 bulan berbanding dengan malam tidak ada Lailatul Qadar. Yang kedua, pada malam tersebut malaikat dan juga Jibril alaihi salam turun ke muka bumi mengucapkan salam kepada seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Dan yang ketiga, malaikat semua mengucapkan sejahtera kepada semua makhluk bermula pada malam itu sehinggalah terbit fajar pada pagi tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmati sekalian, begitulah kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita supaya beribadah pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, carilah malam Lailatul Qadar pada malam bernombor ganjil, iaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesungguhnya sesiapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmati sekalian, ada beberapa tip atau beberapa cara untuk kita memburu malam Lailatul Qadar. Antaranya, marilah sama-sama kita meluangkan masa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-ashru sadda mi'dharahu wa ahya lailahu wa yaqaz ahlahu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikatkan perut baginda dan sesungguhnya menghidupkan malam tersebut dengan membangunkan ahli keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, marilah sama-sama kita meluangkan masa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keesokan paginya kita dapat mendapat ketenangan dalam menjalani kehidupan kita seharian. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmati sekalian, antara yang kedua yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada malam 21 hingga malam yang terakhir 29, baginda sentiasa berada dalam masjid. Pernah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid selama 10 akhir malam bulan Ramadan sehinggalah akhir hayat baginda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah ini terus dibuat ataupun dilakukan oleh isteri-isteri baginda dan sesungguhnya oleh sahabat radhiyallahu anhum. Dan amalan ataupun doa seterusnya yang dibuat pada malam Lailatul Qadar pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah doa yang paling makbul yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dan menyebut, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
yang bermaksud Engkaulah Maha Pengampun yang pemurah hati, Maha melindungi, dan ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, dan juga mukminin dan mukminat dengan penuh rahmah dan kasih sayang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara lagi tips memburu malam Lailatul Qadar ialah merenung ataupun mentadabbur ayat Al-Quran Al-Karim. Kita cubalah merenung ayat-ayat Al-Quran yang pernah kita baca. Sekurang-kurangnya ayat ini dapat membawa kebaikan dalam kehidupan kita seharian. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmati sekalian, antara amalan-amalan lain yang Rasulullah buat ialah bersedekah pada bulan Ramadan. Sebab apa? Kalau kita sedekah pada bulan Ramadan, ganjaran pahalanya bersamaan dengan 1000 bulan. Jadi tuan-tuan, bawalah RM1 ke, RM2 ke, RM10 ke masjid. Masuklah dalam tabung-tabung ataupun bersedekah dah kepada siapa pun yang tuan-tuan rasa layak tuan-tuan bagi pada malam-malam tersebut. Mudah-mudahan ganjaran cukup besar pada malam tersebut. Dan antara ibadat-ibadat lain yang boleh tuan-tuan buat, teruskanlah ibadat seperti sembahyang tahajud, sembahyang tasbih, sembahyang hajat, sembahyang taubat, dan juga sembahyang witir. Mudah-mudahan dengan solat-solat ini Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan, dan juga doa-doa pendek yang tuan-tuan baca, Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan dan permintaan kita sepanjang malam tersebut. Wallahu a'lam. Setakat ini sahaja yang dapat sampaikan tazkirah. Mudah-mudahan mendapat manfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.